Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar murid-murid hari ini? Hari ini, cikgu akan mengajar Unit 1, Kemahiran Saintifik. Kemahiran saintifik ada dua, iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kita akan belajar tentang kemahiran proses sains terlebih dahulu sebelum kita mengikuti kemahiran manipulatif. Selari dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu memahami kemahiran proses sains, murid-murid akan mengikuti 12 kemahiran proses sains satu persatu, iaitu memerhati, mengelas, meramal, berkomunikasi, membuat hipotesis, membuat inference, mengeksperimen, mengukur dan menggunakan nombor, mengawal pemboleh ubah, mendefinisi secara operasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, serta mentafsir data. Jom murid-murid, kita lihat kemahiran proses sains yang pertama, iaitu memerhati. Memerhati ialah kemahiran menggunakan semua deria untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena yang berlaku. Terdapat 5 deria yang boleh kita gunakan untuk memerhati. Deria pertama ialah penglihatan. Kedua, bau. Ketiga, deria rasa. Keempat, deria sentuhan. Dan kelima, deria pendengaran. Baiklah murid-murid, kita ke kemahiran proses sains yang seterusnya, iaitu mengelas. Mengelas ialah mengasingkan bahan, spesimen, objek mengikut kumpulan masing-masing dengan ciri sepunya. Sebagai contoh, murid-murid diberi beberapa objek yang mempunyai pelbagai bentuk dan murid-murid diminta untuk mengelaskan objek-objek tersebut mengikut bentuk masing-masing. Maka terhasillah objek yang berbentuk kubus, piramid dan sebagainya. Kemahiran proses sains yang seterusnya adalah mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor adalah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat piawai. Contohnya pembaris. Pembaris digunakan untuk mengukur panjang meja. Silinder penyukat pula untuk menyukat isi padu air. Manakala jam randik pula digunakan untuk mencatat masa sampai ke garisan penamat. Murid-murid mungkin dah tak sabar untuk ke kemahiran proses sains seterusnya. Kemahiran proses sains seterusnya adalah membuat inference. Membuat inference adalah menyatakan kesimpulan awal, alasan, sebab yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Sebagai contoh, pokok keembong tumbuh subur. Kenapakah pokok keembong tumbuh subur? Pokok keembong tumbuh subur kerana mendapat keperluan asas mencukupi. Baiklah murid-murid, kita ke kemahiran proses sains yang seterusnya, iaitu meramal. Meramal adalah membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Contohnya, meramal kemenangan sesuatu perlawanan bola sepak. Meramal tidak sama dengan meneka kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data atau pola. Kemahiran proses sains yang seterusnya adalah berkomunikasi. Berkomunikasi adalah cara kita menyampaikan maklumat kepada orang lain. Antaranya adalah melalui lisan atau percakapan, lakaran atau lukisan, tulisan dan juga graf. Berkomunikasi juga adalah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa. Kemahiran proses sains menggunakan perhubungan ruang dan masa merupakan kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Contohnya, saiz anak ayam pada minggu pertama dan selepas minggu kelima.
Saiz anak ayam merupakan ruang, manakala minggu pertama hingga minggu kelima merupakan masa. Kemahiran proses sains seterusnya adalah membuat hipotesis. Membuat hipotesis adalah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Contohnya, semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut sempurna. Kemahiran seterusnya adalah kemahiran mentafsir data. Mentafsir data merupakan kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Sebagai contoh, data yang dikumpul, saiz ikan kolam A besar. Tafsiran datanya, saiz ikan kolam A besar disebabkan oleh kuantiti makanan yang dibekalkan mencukupi atau bilangan ikan sedikit di dalam kolam A. Murid-murid, kita ke kemahiran proses sains yang lain pula. Mendefinisi secara operasi. Memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Contoh, situasi menguji keupayaan menyerap air menggunakan 3 jenis bahan yang berbeza di dalam sebuah bikar yang mempunyai isi padu 50 ml air. Definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Kemahiran proses sains yang seterusnya adalah mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah adalah sesuatu yang boleh berubah dalam sesebuah penyiasatan. Ada 3 pemboleh ubah. Pertama, pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah yang diubah dalam sesuatu penyiasatan. Kedua, pemboleh ubah malar, di mana pemboleh ubah ini adalah pemboleh ubah yang dikekalkan di dalam sesuatu penyiasatan. Dan ketiga, pemboleh ubah bergerak balas, iaitu pemboleh ubah yang diperhatikan di dalam sesuatu penyiasatan. Baiklah murid-murid, kita ke kemahiran proses sains yang terakhir, iaitu mengeksperimen. Mengeksperimen adalah kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul dan mentafsir data bagi membuat kesimpulan dari sesuatu penyiasatan tersebut. Selepas mengikuti bahagian 1 dan bahagian 2 kemahiran proses sains, dapatlah dirumuskan bahawa kemahiran proses sains mempunyai 12, iaitu memerhati, mengelas, meramal, berkomunikasi, membuat hipotesis, membuat inferens, mengeksperimen, mengukur dan menggunakan nombor, mengawal pemboleh ubah, mendefinisi secara operasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, serta mentafsir data. Sekian dahulu daripada saya. Semoga ianya memberi manfaat. Sekian, terima kasih.